Berita Al-Hijrah 15 Muharram 3 September, main kutu di Facebook penjual nasi lemak di Saman. Juga dua beranak, seorang remaja tauke dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Ardi Harman Marzi. Seorang penjual nasi lemak di Saman di Mahkamah Session Kuantan atas pertuduhan menganjurkan kumpulan wang kutu kepada 5 individu dengan menggunakan laman sosial Facebook 2 tahun lalu. Nurjaimah Kamarudin, 36 tahun, merupakan orang kena saman atau OKS, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Ibu kepada 3 anak itu di Saman menganjurkan kumpulan wang kutu kepada 5 individu yang tidak dikenali. Setiap peserta dikehendaki membayar sejumlah wang tunai kepada kumpulan tersebut yang mana dilarang di bawah Akta Larangan Kumpulan Wang Kutu 1971 atau Akta 28. Perbuatan itu didakwa dilakukan di rumahnya di Taman Gua Perahu 2, Kubang Semang, Pulau Pinang antara bulan Januari hingga Ogos 2018. Dia disaman mengikut Seksyen 3 Akta Larangan Kumpulan Wang 1971. Jika sabit kesalahan, dia boleh dipenjara tidak lebih 10 tahun atau denda tidak melebihi RM500,000 atau kedua-duanya sekali. Sebelum itu, Pegawai Pendakwa Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM Muhammad Iqbal Muhammad Yusof meminta mahkamah agar membenarkan wang jaminan ditawarkan terhadap Nurjaimah. Permohonan itu dimohon atas alasan hukuman yang diperuntukkan di bawah kesalahan ini adalah tinggi. Bagaimanapun, Peguam Gunamalar Jorindan membantahnya atas alasan anak guamnya bukan dituduh dalam kes jenayah. Gunamalar turut memohon mahkamah membenarkan kes ini dipindahkan ke Mahkamah Butterworth Pulau Pinang kerana kebanyakan saksi berada di negeri terbabit. Sebutan semula kes 29 September depan. Di Perlis pula, 2 beranak bersama seorang lagi remaja ditahan polis selepas didapati mengetuai salah satu rangkaian sindiket syabu dan ganja bernilai RM6.58 juta di negara ini. Menurut Ketua Polis Perlis, Datuk Surina Saad, penahanan 2 beranak berusia 43 dan 16 tahun bersama seorang lagi remaja berkenaan dilakukan di sebuah rumah pada 12.15 tengah malam dan 2.45 pagi di Felda Rimba Emas, Padang Besar. Turut ditemui di dalam rumah terbabit 100 kg ketulan mampat ganja bersama 126 kg syabu yang dimuatkan ke dalam 5 karung guni dan 18 beg. Ketika tangkapan dilakukan, 2 remaja terbabit berada bersama kesemua barangan dipercayai sedang menyusunnya sebelum bapa remaja terbabit tiba di rumah dan ditahan di lokasi yang sama kira-kira 2 jam kemudian. Hasil siasatan awal, kita dapati semua dadah yang dirampas adalah bukan untuk pasaran dalam negeri dan mereka menggunakan rumah tersebut sebagai transit untuk mengedarkan dadah ke selatan negara. Polis telah mengambil tindakan di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952, Seksyen 39B, Seksyen 151A dan Akta Dadah Berbahaya Perlucutan Hak Harta 1988. Jelas Datuk Surina, hasil ujian air kencing ke atas ketiga-tiga suspek mendapati mereka positif syabu namun tidak mempunyai sebarang rekod jenayah. Hasil risikan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN, 2 beranak ini dengan dibantu seorang lagi remaja disyaki bergiat aktif dalam rangkaian pengedaran dadah sejak awal tahun lalu dan mereka bergerak secara terancang. 2 beranak itu adalah penganggur dan remaja kedua juga sudah tidak bersekolah. Beliau berkata pihaknya masih menyiasat modus operandi sindiket berkenaan memandangkan mereka berani membawa masuk dadah dan syabu dalam kuantiti yang besar. Pihaknya percaya dadah dan syabu itu dari Thailand dan ini merupakan rampasan terbesar di Perlis untuk tahun ini. Sementara itu, di selatan tanah air, satu kegiatan persundalan di Johor Bahru dengan menawarkan pakej wanita warga asing di hotel-hotel bajet hingga ke pintu rumah.
Berjaya ditumpaskan polis negeri itu dengan tertangkapnya 31 pelacur warga asing, termasuk 13 ahli sindiket dalam Ops Noda. Mereka yang dicekup merupakan 13 lelaki warga tempatan dalam kegiatan pelacuran, 9 wanita warga Indonesia, 21 warga Vietnam dan seorang wanita warga Thailand yang dicekup di 5 serbuan berasingan dekat hotel bajet sekitar negeri itu. Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Han Maidin Piche berkata, aktiviti persundalan yang beroperasi 24 jam sehari itu menawarkan bayaran antara RM150 hingga RM650 bergantung kepada pakej ditawarkan. Sindiket ini menggunakan pelacur daripada Vietnam dan Indonesia sebagai pelacur dan mempromosikan gambar-gambar pelacur melalui aplikasi WeChat, WhatsApp. Sindiket ini juga menarik pelanggan yang lalu lalang di hadapan premis dengan menunjukkan gambar-gambar pelacur melalui telefon. Sekiranya pelanggan berminat untuk melanggan pelacur, sindiket ini akan membawa pelanggan ke tingkat atas premis yang dijadikan bilik-bilik untuk perkhidmatan seks. Manakala transporter atau sindiket yang menghantar pelancur ke lokasi dikehendaki akan menerima upah antara RM20 hingga RM50 bergantung kepada jarak. Hasil siasatan juga mendapati hotel-hotel bajet berkenaan juga telah mengubah suai secara haram dengan menjadikan bilik-bilik kecil kepada 10 bilik dalam satu tingkat. Antara yang dirampas dalam Ops Noda, 15 unit telefon bimbit, 123 keping kondom, 2 tiub minyak pelincir dan 8 tisu gulung. Kesemua tangkapan warga tempatan akan direman di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah, manakala warga asing akan direman mengikut Akta Imigresen. Dalam pada itu, di Ibu Negara, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL mengesahkan aktiviti mengalibabakan lesen perniagaan kepada warga asing semakin berkurangan menurut Pengarah Jabatan Pelesenan dan Pembangunan Perniagaannya Khairul Anwar Muhammad Juri. Bagi terus membantras kegiatan berkenaan, pihaknya melakukan beberapa operasi yang tidak dapat dihidu suspek. Tetapi kita juga ada cara, antaranya ialah dengan bertanyakan jiran sebelah, kan, persatuan-persatuan, dan juga ada orang ramai yang datang memberitahu bahawa mereka ni macam tu, macam ni. Dan ada juga intipan-intipan yang kita buat jugalah. Yang mana kita tengok obvious sangat, memang kita akan buat. Khairul Anwar berkata demikian dalam sidang media mengenai penglibatan warga asing dalam sektor perniagaan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Tambah beliau, selain tindakan pihaknya, masyarakat setempat juga perlu membantu di BKL dengan memboikot kedai yang dijual oleh warga asing, terutamanya penjaja-penjaja kecil. Namun rakyat perlu cakna dan melihat terlebih dahulu jenis lesen yang diberikan kepada pemilik premis. Ia kerana mana-mana yang menerima lesen premis perniagaan di bawah Akta Undang-Undang Kecil Pelesenan Trade Perniagaan dan Perindustrian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2016 dan juga Perundangan Kecil Pelesenan Pertempatan Makanan WPKL dibolehkan untuk menggunakan tenaga kerja warga asing. Tetapi jika lesen tersebut di bawah Akta Undang-Undang Kecil Pelesenan Pasar 2016, Undang-Undang Kecil Penjajah 2016 dan Undang-Undang Kecil Pasar Borong Kuala Lumpur 2002, sebarang penlibatan warga asing adalah tidak dibenarkan sama sekali. Setakat ini sebanyak 53 lesen penjaja telah dibatalkan, termasuklah kepada warga asing yang mempunyai lesen Alibaba. Itu di Ibu Negara. Di Perak pula, seorang wanita dihadapkan ke Mahkamah Session Ipoh atas pertuduhan memperdagangkan seorang wanita warga Indonesia yang juga pembantu rumahnya. Tertuduh Yu Li Si, 51 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Mengikut pertuduhan, Yu didakwa memperdagangkan Sumila, 31 tahun, bagi maksud eksploitasi dijadikan hamba di sebuah rumah di Hala Desa Pantai 2, Pantai Remis, Seri Manjung antara 2019 sehingga 20 Mei lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 12 Akta Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Kesalahan itu memperuntukkan hukuman penjara sehingga 15 tahun dan denda mengikut seksyen sama. Hakim Muhammad Fauzi Muhammad Nasir menetapkan jaminan RM10,000 terhadap tertuduh dengan seorang penjamin dan kes akan disebut semula 22 September depan. Media sebelum ini melaporkan tertuduh bersama dua anaknya yang masing-masing
berusia 17 dan 23 tahun dipercayai mendera, mengurung dan memaksa Sumila yang juga pembantu rumah mereka untuk bekerja tanpa gaji. Mangsa juga dilaporkan mengalami kecederaan akibat dipukul. Tidak serik-serik diserbu, sebuah kilang kayu di Batu Kikir, Kuala Pilah Negeri Sembilan diterjah kali kedua hari ini selepas premis itu disyaki membuat penyambungan air secara haram. Dan akibat daripada perbuatan mencuri air bagi kedua-dua kes di premis tersebut, Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn Berhad Sains telah mengalami kerugian berjumlah RM38,292. Serbuan yang dilakukan Sains bersama Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN itu turut membabitkan rumah pekerja. Operasi kira-kira jam 10 pagi itu diketuai Pegawai SPAN Muhammad Sharif Abdul Rahman dari bahagian siasatan dan penguatkuasaan SPAN dan unit penguatkuasaan Sains. Sebelum ini, premis tersebut pernah diserbu kali pertama oleh pihak SPAN dan Sains pada 18 Jun lalu atas kesalahan sama di mana penghuni premis melakukan penyambungan tidak sah tanpa melalui sebarang meter air dan telah digunakan di 18 tempat penggunaan termasuk bagi kegunaan harian pekerja, mencuci tayar kenderaan, kegunaan di pejabat serta kawasan kilang kayu tersebut. Semakan Sains mendapati akaun premis tersebut telah dipotong sejak 3 Januari 2019 dan mempunyai tunggakan sebanyak RM5,742.94. Ketika serbuan dilakukan, pegawai penguatkuasa Sains turut menjalankan ujian klorin di lokasi berkenaan dan terbukti bekalan air yang digunakan adalah air terawat milik Sains. Sehubungan itu, pihak SPAN telah menyita semua pemasangan dan punca sambungan yang dibuat sebagai bahan bukti. Kes disiasat di bawah Seksyen 123 Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Jika disabitkan kesalahan, tertuduh boleh dijatuhkan hukuman denda sebanyak RM100,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Hasrat seorang bapa menghantar anak sulungnya ke kelas mengaji Al-Quran tidak kesampaian apabila kedua-dua mereka maut selepas motosikal dinaiki dirempuh sebuah kereta Proton Preve. Mangsa yang juga pegawai Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, Lieutenant Maritim Mat Firdaus Omar 35 tahun dan anaknya Muhammad Lutfil Al-Hadi 8 tahun meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah. Insiden itu berlaku di Simpang 3 Jalan Gombadak, berhampiran Taman Perumahan Mega Kuala Nerus, kira-kira jam 7 petang semalam. Ketika kejadian, motosikal dinaiki dua beranak itu dilanggar kereta berkenaan ketika keluar dari Simpang 3 menyebabkan mereka tercampak sejauh beberapa meter. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Terengganu, Superintenden Abdul Razak Hassan mengesahkan kejadian. Ahli keluarga Mak Firdaus bergegas ke Terengganu dari Ipoh pada jam 12.30 malam sebaik sahaja dimaklumkan berita menyedihkan itu. Menurut bapa kepada Mak Firdaus, Omar Endot, 71 tahun, kehilangan anak keempat dari 5 beradik itu sangat dirasainya kerana mereka rapat. Meskipun jarang berjumpa sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP, namun Allahyarham sering menelefon dan menyuruhnya menjaga kesihatan. Ketika ini keadaan isteri Allahyarham masih tidak stabil kerana trauma dengan kehilangan 2 insan tersayang, ditambah pula sedang hamil anak keempat. Keluarga mangsa bersepakat membawa pulang jenazah dan akan mengebumikannya di kampung isterinya di Kota Tinggi Johor. Berehat seketika sekembali nanti, Kerajaan cadang pinda Akta 505. Alhamdulillah masih bersama Berita Al-Hijrah. Lebih 50% peniaga persendirian dan usahawan kecil di Perak tidak memohon sijil pengesahan halal Malaysia SPHM. Exco Agama Islam Negeri Muhammad Akmal Kamarudin berkata pihaknya memandang serius perkara berkenaan dan akan mencari kaedah terbaik supaya lebih ramai golongan itu yang memohon dan memiliki sijil halal. Dan giatkan lagi kempen daripada masa ke semasa, terutamanya
kita terpaksa fikirlah dalam tempoh PKP, ada yang kata berlanjutan lagi, kita akan cari kaedah yang sesuai untuk kempen memperbanyakkan lagi syarikat-syarikat untuk mendaftar untuk mendapatkan sijil halal, dan mereka kena faham bahawasanya ini menguntungkan mereka juga. Muhammad Akmal berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Seminar Pematuhan Halal Negeri Perak 2020 di Dewan Saidina Omar Institut Tadbiran Islam Perak Intim di Ipoh siang tadi. Setakat ini jumlah rekod pemegang sijil pengesahan halal yang masih sah di negeri itu adalah sebanyak 850 permohonan dan 252 pula dalam proses memperbaharui sijil halal mereka. Jabatan Agama Islam Negeri Perak JAIP juga sedang menilai 80 permohonan baru. Katanya permohonan terbabit melibatkan beberapa kategori iaitu barang gunaan, kosmetik dan dandanan diri, premis makanan, produk makanan serta minuman dan makanan tambahan, rumah sembelih dan skim penghilangan kontrak. Kerajaan bercadang menambah baik Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1993 atau Akta 505. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata pihaknya berhasrat membentangkan pindaan akta itu pada sesi Parlimen November nanti. Antara pindaan Akta 505 itu melibatkan tadbir urus agensi agama di wilayah persekutuan, memperkukuh tadbir urus Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, isu berkaitan Mahkamah Syariah, isu berkaitan tadbir urus pejabat mufti wilayah persekutuan termasuk kaedah pengeluaran fatwa. Dan kita sentiasa menyokong untuk supaya kita dapat memperkasakan bentuk-bentuk yang terkait dengan Mahkamah Syariah, dengan perundangan-perundangan yang akan memberi satu kelicinan pelaksanaan dan penguatkuasaan berkaitan dengan hal-hal yang terkait untuk umat Islam, sama ada daripada masalah-masalah kecil, isu-isu prosedur, isu-isu proses dan seumpamanya. Beliau ditemui selepas majlis penyerahan surat pelantikan kepada 10 ahli jawatan kuasa teknikal undang-undang syarak dan sivil bagi tempoh 3 tahun yang berkuat kuasa dari 16 Ogos lepas hingga 15 Ogos 2023 di Hotel Sama-Sama. Bekas Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Tan Sri Sheikh Ghazali Abdul Rahman dilantik sebagai pengerusi ahli jawatan kuasa tersebut. Datuk Dr. Zulkifli berkata ahli jawatan kuasa yang baru dilantik itu akan membincangkan dengan lebih mendalam berkenaan pindaan Akta 505 dalam mesyuarat yang berlangsung selama 5 hari bermula hari ini sebelum dibentangkan di Parlimen. Sementara itu, pada Majlis Berasingan, Datuk Dr. Zulkifli berkata kerajaan pusat akan bekerjasama erat dengan Kerajaan Negeri Kelantan dalam usaha memperkasakan sekolah pondok dan pengajian agama di negeri itu. Ya, saya melihat isu yang mungkin boleh kita kerjasama dari sudut agama lah, pendidikan dan juga kefahaman. Dan kami sendiri pun di federal ramai kawan-kawan daripada Kelantan yang memberi sumbangan yang cukup besar. Jadi apa yang saya boleh tengok kalau kita ada satu kolaborasi antara pihak kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri, kita boleh tengok guru takmir, guru-guru pondok sendiri, kita boleh perkasakan lagi. Dan itulah hasrat dan cita-cita kami. Tambahnya, pihaknya juga akan membantu menyalur bantuan untuk menaik taraf pondok dan sekolah agama di negeri ini. Namun, ia bergantung kepada kemampuan kewangan kementerian. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri majlis perasmian Santuni Komuniti Masyarakat Sejahtera peringkat negeri Kelantan di Masjid As-Salam Pengkalan Cepak. Program 3 hari yang bermula hari ini antaranya bertujuan memupuk perpaduan masyarakat dalam memperkasa institusi masjid sebagai pusat kecemerlangan ummah. Sudah 63 tahun negara mengecap kemerdekaan. Hargailah pengorbanan yang telah dilakukan oleh para perwira negara. Menyumbanglah ke tabung pahlawan Angkatan Tentera Malaysia sekarang. Ketika itu, aku hidup dalam dunia yang penuh dengan darah. Tapi,
hatiku masih di sini, di tanah kelahiranku, yang takkan pernah lelah aku pertahankan. Mirza, maaf Atuk. Akil tak sengaja. Tak apa. Atuk cuma terkejut saja. Selagi nadi masih berdenyut, akan ku teruskan sisa perjuangan ini. Mereka yang ku kenali kini telah tiada. Yang tinggal hanya nama menjadi sejarah. Mereka layak diberi penghormatan atas segala pengorbanan yang telah dilakukan. Bantulah mereka dengan menyumbang ke tabung pahlawan. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank yang tertera di bawah. Selepas ini, rela masuk keranda dari bayar denda. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP akan mengumumkan harga siling baru bagi penjualan pelitup muka di pasaran dalam masa terdekat. Menterinya Datuk Alexander Nantalinggi berkata setakat ini KPDN HEP masih lagi dalam proses penelitian pasaran dan semakan bersama penggilingan tempatan bagi mengenal pasti harga siling yang lebih rendah dan tidak membebankan penggilang serta pengguna. Supaya kita meletakkan satu tahap yang betul-betul ke tahap yang bermusyawarah, ya, yang wajar kita letak ke tahap itu sebab kita tak nak terlalu rendah nanti mungkin penghilang kita bermasalah. Jadi pengimportan pun bermasalah kalau tak dapat import dengan harga yang rendah. Jadi apabila kita letakkan harga hak siling kedai runcit terlalu rendah, jadi masalah bakalan. Kita tak nak. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas sesi lawatan kerja yang diadakan di Kuala Selangor siang tadi. Menurutnya lagi, keberadaan stok pelitup muka di pasaran menjadi keutamaan buat masa ini berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP masih diteruskan dan SOP sedia ada yang mewajibkan semua masyarakat menggunakan face mask ketika berada di tempat awam. Di Indonesia, beberapa warga Jakarta Timur sanggup baring di dalam keranda berbanding dikenakan denda atau kerja sosial kerana tidak memakai pelitup muka. Pelbagai alasan diberikan semata-mata untuk mengelak daripada hukuman. Sebelum ini, penduduk yang tidak memakai pelitup muka terutama remaja ketika pandemik COVID-19 dibawa melihat keranda yang menempatkan mayat pesakit wabak tersebut sebagai pengajaran. Selain dikenakan denda, mereka yang gagal memakai pelindung muka di tempat awam harus melakukan kerja amal pembersihan. Setakat ini, 100 doktor di Indonesia maut akibat COVID-19. Sementara itu, Indonesia merancang untuk mengeluarkan vaksin COVID-19 sendiri menjelang pertengahan 2021. Selain itu, Jakarta juga menempah 290 juta dos vaksin COVID-19 dari China dan akan dihantar ke negara itu sebelum akhir 2021. Taufan Maisak semakin mengganas. Kapal kargo Panama Gulf Livestock dilaporkan hilang di perairan Jepun ketika taufan tersebut membadai. Ketika berita ini ditulis, kapal tersebut dikesan berada 185 km di sebelah barat Pulau Amami Oshima ketika terputus hubungan. Terdapat 43 kru dari Filipina, Australia dan New Zealand di atas kapal berkenaan. Seorang anak kapal Filipina ditemukan kira-kira 120 km di barat laut Amami Oshima. Operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan.
Di Mexico, sekurang-kurangnya 8 terbunuh manakala 14 yang lain cedera dalam tembakan di Cuernavaca. Kejadian berlaku selepas penyerang melepaskan tembakan ke arah penduduk yang sedang berkabung berikutan kematian seorang pemuda akibat nahas jalan raya. Siasatan awal mendapati kejadian tersebut berpunca daripada jenayah terancang melibatkan dadah. Bagaimanapun pihak berkuasa tempatan belum melaporkan berhubung penangkapan lelaki bersenjata itu, tetapi siasatan giat dijalankan. Mexico menyaksikan peningkatan jenayah dadah selama bertahun-tahun kerana terletak di laluan perdagangan antara selatan Mexico dan sepadan utara Amerika Syarikat. Insiden keganasan serius itu turut memperlihatkan pemerintah negara ketiga terbesar di Amerika Latin itu gagal menangani masalah berkaitan dadah. Insiden pembunuhan di Mexico meningkat 1.6% dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini berbanding tempoh sama pada tahun 2019. Tahun lalu, lebih 30,000 kes pembunuhan dicatatkan. Baik, sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Terima kasih kerana menonton. Saya Adi Harman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.